Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yusof. Saya ingin membentangkan tentang ulasan bab 11, iaitu pemeliharaan rangka manusia di Malaysia by Stephen Chia. Pengenalannya adalah penyelidikan arkeologi di Malaysia telah menemukan banyak rangka manusia prasejarah sejak zaman kolonial. Penemuan ini banyak dijumpai di kawasan gua dan tapak terbuka di seluruh Malaysia. Antara tapak penting ialah Gua Niah, Gua Sireh, Gua Gunung Runtuh, Bukit Kemiri dan Melantah Tutup. Penemuan rangka ini membuktikan bahawa Malaysia mempunyai warisan bioarkeologi yang sangat bernilai. Kepentingan pemeliharaan. Yang pertama adalah kebanyakan rangka manusia ditemui dalam keadaan tidak sempurna dan sangat rapuh. Yang kedua adalah faktor iklim tropika seperti suhu tinggi dan kelembapan mempercepatkan perebutan tulang. Yang ketiga adalah proses ekskavasi juga boleh merosakkan keadaan asal rangka jika tidak dikawal. Oleh itu, pemeliharaan penting bagi memastikan rangka dapat dikaji dan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Rangka Perak Men, Gua Gunung Runtuh. Perak Men ditemui pada tahun 1991 di Gua Gunung Runtuh, Lenggong, Perak. Penemuan ini diketuai oleh pasukan penyelidik Universiti Sains Malaysia (USM). Rangka ini dianggarkan berusia antara 10,000 hingga 11,000 tahun. Ia merupakan rangka manusia tertua dan paling lengkap pernah ditemui di Malaysia. Signifikan Perak Men. Perak Men ini ditemui dalam posisi pengebumian yang jelas dan tersusun. Bersama rangka tersebut mendapat alat batu dan sisa makanan yang menunjukkan wujudnya kepercayaan dan ritual kematian masyarakat prasejarah. Perak Men mengalami kecacatan tangan tetapi masih hidup hingga usia lanjut. Hal ini membuktikan bahawa nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial masyarakat ketika itu. Kaedah pemeliharaan rangka Perak Men. Yang pertama adalah pemeliharaan awal dilakukan secara in situ, iaitu terus di tapak penemuan. Yang kedua adalah alat seperti berus lembut dan spatula kecil digunakan untuk membersihkan sedimen. Yang ketiga adalah menggunakan paraloid B17 digunakan bagi menguatkan struktur tulang yang rapuh. Dan yang keempat adalah tulang yang longgar dibalut dengan plaster of Paris sebelum dipindahkan. Pemeliharaan di Makmal. Rangka Perak Men dibawa ke Makmal Arkeologi USM untuk pemeliharaan lanjutan. Proses termasuk pengeringan, terkawal dan pembersihan lanjut. Dokumentasi, fotografi dan digital turut dijalankanlah. Dan yang keempat adalah rangka asal disimpan dalam persekitaran terkawal manakala replika dipamerkan. Seterusnya adalah Bukit Kemiri di Sabah. Ekskavasi di Bukit Kemiri dijalankan pada tahun 2007. Dua rangka manusia prasejarah telah ditemukan di tapak ini. Rangka tersebut berusia sekitar 1322 sebelum Masihi dan 822 sebelum Masihi. Penemuan ini memberikan gambaran awal tentang masyarakat prasejarah di Sabah. Pemeliharaan di Bukit Kemiri. Rangka berada dalam keadaan sangat rapuh akibat faktor tanah dan usia. Pemeliharaan dilakukan secara in situ menggunakan paraloid B72. Rangka kemudiannya dipindahkan ke PPAG atau USM untuk dianalisis lanjut. Proses ini membolehkan pengenalpastian umur, jantina dan ketinggian individu. Seterusnya adalah di Melantah Tutup di Sabah. Tapak Melantah Tutup terletak di Pulau Balambangan di Sabah. Rangka individu dewasa dan bayi telah ditemukan di tapak ini. Penemuan ini menunjukkan bahawa amalan pengebumian masyarakat prasejarah. Keadaan rangka sangat rapuh dan memerlukan pemeliharaan segera.
Kaedah pemeliharaan di melanta tutup. Yang pertama adalah pemeliharaan awal dilakukan secara in situ juga untuk mengelakkan kerosakan. Yang kedua adalah menggunakan Polaroid B72 untuk menguatkan struktur tulang. Dan yang ketiga, di makmal, tulang dibersihkan menggunakan air berus dan berus lembut. Dan yang keempat adalah analisis dilakukan bagi memahami budaya dan hubungan sosial masyarakat lampau. Seterusnya adalah Kuala Selinsing Perak. Kuala Selinsing merupakan tapak zaman logam yang penting. Rangka manusia ditemui bersama artifak seperti manik dan tembikar. Penemuan ini menunjukkan bahawa kewujudan komuniti maritim dan perdagangan. Rangka berada dalam keadaan rapuh akibat tanah lembap dan bergaram. Pemeliharaan Kuala Selinsing. Yang pertama adalah pemeliharaan dilakukan secara berhati-hati di tapak. Yang kedua, menggunakan Polaroid B72 bagi menguatkan tulang yang retak. Yang ketiga, suhu dan kelembapan makmal dikawal untuk mengelakkan kerosakan. Dan yang keempat adalah analisis menunjukkan amalan pengebumian dan kepercayaan selepas mati. Seterusnya adalah Kota Melaka. Kota Melaka merupakan pusat perdagangan dan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Ekskavasi menemukan rangka manusia bersama artifak perdagangan. Rangka terjejas akibat pembinaan moden dan hakisan tanah. Tapak ini sangat berisiko tanpa pemeliharaan yang sistematik. Kaedah pemeliharaan di Kota Melaka. Tulang dibersihkan perlahan menggunakan berus lembut dan air suling. Yang kedua, Polaroid B72 digunakan untuk menguatkan struktur tulang. Yang ketiga, dokumentasi digital seperti imbasan 3D dijalankan. Kaedah ini membantu penyelidikan tanpa merosakkan kerangka asal. Seterusnya adalah kelebihan pemeliharaan. Pemeliharaan mengekalkan nilai saintifik rangka manusia, identiti sejarah dan warisan negara dapat dipelihara. Seterusnya, kaedah moden meningkatkan kualiti penyelidikan dan kerjasama institusi ketempatan dan antarabangsa menguatkan usaha konservasi. Kelemahan pemeliharaan yang pertama adalah kekurangan pakar tempatan dalam bidang bioarkeologi. Yang kedua, kos pemeliharaan yang sangat tinggi dan dana yang terhad. Yang ketiga, fasiliti makmal tidak mencukupi di sesetengah kawasan. Dan yang keempat adalah kesedaran masyarakat terhadap warisan arkeologi masih rendah. Kesimpulannya, pemeliharaan rangka manusia sangatlah penting untuk sejarah negara. Ia membantu memahami kehidupan dan budaya masyarakat yang lampau. Pemeliharaan bukan sekadar menjaga tulang tetapi identiti bangsa. Warisan ini perlu dijaga demi generasi masa depan. Okey, seterusnya adalah senarai rujukan yang telah saya dapati. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.